Antara paparan dari negeri di bawah bayu mengenai isu pelajar tidak menduduki peperiksaan SPM 2023. Perinciannya langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Ya, sahih. Kerajaan memandang serius isu pelajar sijil pelajaran Malaysia SPM yang tidak menduduki peperiksaan itu pada tahun lalu. Ia membabitkan 10,160 pelajar termasuk 1,467 pelajar yang gagal dalam semua mata pelajaran. Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM, Dato' Azman Ibrahim berkata, pelajar tidak seharusnya memandang remeh tentang pelajaran, terutama apabila membesar dalam zaman teknologi yang mencabar. Sebaliknya, manfaatkan kemajuan teknologi untuk mencari informasi berkaitan pembelajaran. Beliau berucap demikian dalam program Didik Kasih Dikasih sempena lawatan kerjanya di SMK Kundasang Ranau. Tambahnya, pelajar juga perlu memanfaatkan sebaiknya pelbagai bantuan dan pembiayaan yang ditawarkan kerajaan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Selain mampu membina masa depan yang cerah, kecemerlangan dalam pelajaran juga dapat membantu meningkatkan taraf hidup keluarga yang lebih baik. Seramai 145 pelajar tingkatan 1 dan 2 menerima bantuan keperluan persekolahan masing-masing. Sememangnya saya berasa gembira dan bertuah atas pemilihan SMK Kundasang bagi program Didik Kasih anjuran ICU Jabatan Perdana Menteri. Saya percaya bantuan ini serba sedikit dapat meringankan beban ibu bapa untuk menampung keperluan anak-anak. Saya berasa berterima kasih karena mendapat bantuan ini dan saya berasa bergembira dengan bantuan pejabat negeri Sabah. Saya akan belajar bersungguh-sungguh setelah menerima bantuan ini. Saya berasa amat gembira dan berterima kasih kepada pejabat pembangunan negeri Sabah, PTPTN. Saya harap akan ada lagi bantuan kepada pelajar-pelajar lain seperti saya. 10 ekor lembu dikorbankan dalam program ibadah korban peringkat daerah Beluran tahun ini. Program dihadiri Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri bersama-sama kepimpinan akar umbi di daerah tersebut. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Labuk berkata, program tahunan berkenaan bagi mengimarahkan ibadah korban selain menyemarakkan amalan bantu-membantu sesama masyarakat di kawasan berkenaan. Bagaimana kita mengaplikasikan tujuan ibadah korban itu untuk membantu kepada mereka-mereka yang kurang berkemampuan. Jadi mudah-mudahan dengan semangat perpaduan yang tinggi dan iltizam yang tinggi daripada semua rakan-rakan yang terlibat dalam pelaksanaan program pada hari ini. Beliau ditemui pemberita RTM dalam program ibadah korban di Tapak Tamu Beluran. Daging korban diagihkan kepada 8 pusat daerah mengundi PDM Dun Labuk dan Kenduri Rakyat pada 22 Jun ini. Pertubuhan Peladang Negeri PPN Sabah hari ini mengumumkan pelantikan bekas Menteri Belia dan Sukan Negeri Brigadier Jeneral Tan Sri Liew Yun Fah sebagai penasihat pertubuhan tersebut. Pelantikan itu diumumkan pengerusinya Datuk Muhammad Nazri Abdullah. Jadi mulai hari ini beliau dilantik sebagai penasihat Pertubuhan Peladang Negeri Sabah. Jadi sekurang-kurang beliau boleh memberikan sumbangan bakti kepada Pertubuhan Peladang yang mana beliau juga terlibat dalam sektor pertanian ini. Beliau ditemui media selepas mempengerusikan mesyuarat ahli Jemaah Pengarah AJP PPN Sabah di Pejabat PPN Sabah Kelombong. Beliau yakin kapasiti Tan Sri Liew selaku pengerusi sebuah syarikat berkaitan kerajaan GLC yang terlibat sektor pertanian terutama subsektor ternakan dan pengeluaran makanan mampu menyumbang kepada ekonomi peladang di Sabah. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Nazri memaklumkan PPN Sabah akan menceburi perniagaan beras di Kota Kinabalu dan kawasan sekitarnya dalam tempoh terdekat. Selain itu, perniagaan melibatkan pengeluaran makanan untuk pasaran tempatan dan luar Sabah
juga akan dikembangkan terutama negara Brunei Darussalam dan Nusantara Indonesia. Pelbagai peluang perniagaan lain juga akan diteroka agar PPN Sabah dapat menjana lebih banyak pendapatan. Seorang pembantu tadbir mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Khas Rasuah Tawau atas 2 pertuduhan menerima suapan berjumlah hampir RM40,000. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Nurul Izzati Sapifi di hadapan Hakim Jason juga. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu antara Ogos dan September tahun 2020. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa mendapatkan suapan dengan mempelawa sebuah syarikat bagi perkhidmatan penyewaan mesin fotostat dan pencetak bernilai kira-kira RM20,000. Tertuduh juga telah memilih syarikat milik suaminya bagi kerja-kerja pemasangan sinki, perpaipan dan lain-lain bernilai kira-kira RM20,000. Sehubungan itu, tertuduh telah didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang boleh dihukum bawah Seksyen 24-1 Akta yang sama. Tarikh perbicaraan semula kes pada 20 Ogos depan. Tangat-tangat Yoho Adrian Soedi Mantatinaro Dusun Bundu Unai Tutunan Tulun Sanad Bobos Agemu Hiti Id Pagun Sabah. Kata dan kasa ikutu napupusan sikulan tasat kekenaan media teknologi visual. Pusau amanampasi iti sundua ni gitanku idko hupan ke pembogempian boros tungkusan pengintutunan. Manta dino kendalan ku iti ke penamposian rasuk tungkusan itretan abaya bendutuhan mantok konduan batang aginantihan mantok kusai ino kolisok amu no kagirat mantad pedit onam no podton di nakatalib. Bersandad iti ngatungkusan di pinagirat doho ikaganaan pelembus kabar boros i TVOK padalin kabar isawa BFM di nakarikat kinaulitan hopod taon diti. Sa gisom na iti boros tiraro kumasukad wago pagiratan ko gisom kaginawa mayalilihis susuyan. Santob ako sumilihoyaan silih da iti butia tataba di milah takat pagandasan. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Rita.